bila kita bersama. Hello, selamat pagi kepada anda semua yang telah pun bangun pagi untuk menyaksikan kami di Borak Kopitiam. Dan hari ini anda bersama saya Fiona dan juga saya Anwar Afiq. Kita harapkan semuanya dalam keadaan yang sejahtera, baik-baik semua. Kerana hari ini kita sudah pun masuk ke hari yang keempat. Hari keempat untuk dalam Perintah Kawalan Bergerak. So harapnya semua pun dalam di rumah menonton kami. Kalau seandainya ada apa-apa sebarang perbincangan, apa-apa topik nak diberbualkan bersama kami, jangan lupa untuk update di sosial media. Bolehlah kongsi hashtag Borak Kopitiam. Dan kalau anda mengikuti kami di Borak Kopitiam, contohnya macam semalam kalau anda saksikan Borak Kopitiam, sudah pastinya anda tahu buat masa sekarang ni kami memang fokuskan banyak mengenai COVID-19, di mana ianya menjadi satu orang kata isu yang sangat hangat, yang di mana kita semua sentiasa orang kata ambil berat. Dan hari ini kita lebih tekankan, lebih fokuskan kepada COVID-19, di mana mereka yang bekerja di frontliner sebagai barisan hadapan, antaranya macam doctors, jururawat, pekerja-pekerja di bank dan juga kita sebagai orang kata pengamal media. Sebab di mana ada orang, saya pernah dengar ataupun baca komen-komen dekat social media, mereka kata kita sebagai orang kata macam pengamal media, pengacara ataupun announcer di bidang penyiaran, semua tu kata, awak ni bukannya doktor, kenapa awak keluar daripada rumah, awak pergi kerja dan sebagainya. Memang kita bukan doktor, kita bukan jururawat dan sebagainya, tapi kita sebagai pengamal media, kami mempunyai orang kata tanggungjawab untuk menyampaikan info-info ataupun berita-berita yang penting kepada anda. Dan inilah antara info penting yang kami nak sampaikan kepada anda di awal pagi. Sebelum anda nak bergerak keluar kerja dan sebagainya, pastikan anda top up, tambah nilai touch and go anda di rumah dekat petrol station. Siap-siap dekat petrol station sebab apa? Online boleh juga kot. Online pun boleh juga kalau di mana anda yang dah connect lah anda punya touch and go tu. Sebab apa? Anda boleh baca ini, mulai pada hari ini tol tambah nilai dekat semua plus tol highway kan akan ditutup. Anda tak boleh nak tambah nilai touch and go anda di plus tol highway. Jadi anda kena pergi ke stesen minyak macam Fiona cakap tadilah. Betul. Tapi satu lagi Fiona saja nak kongsi juga berkenaan tentang Highway Plus juga. Ada juga dimaklumkan surau. Surau-surau pun ditutup sebenarnya. Di sepanjang di Lebuh Raya Plus, surau pun ditutup. Untuk apa? Sementara kita nak mencegah dan untuk mengawal lagi pergerakan kita dan lagi-lagi untuk COVID-19 ni. Dan satu lagi kita nak sebut, bila kalau kita nak pergi keluar kan, siapa yang bekerja lah kan, siapa yang bekerja nak keluar top up tercegah, jangan pula siapa yang nak kata-kata, oh bolehlah kita ni. Tak ada siapa yang bekerja macam kami semua ni, yang doktor semua. So, tapi nak sebut pasal siapa yang nak keluar ni, jangan lupa untuk kita cuci tangan, bersihkan tangan semua dan sebagainya. Lagi-lagi ni hand sanitizer. Kita di Borak Kopitiam memang sediakan semua untuk siapa nak menggunanya. Lagi-lagi kami awal-awal ni dah guna dah. Tapi semua pasal sanitizer ni ada yang kata-kata nak buat masalah juga sebenarnya. Iya, macam apa yang kita tengok dekat social media baru-baru ni, ada di kalangan mereka yang saya panggil jahil lah. Sebab apa tahu? Mereka pergi ke hospital untuk curi sanitizer. Yang seperti mana yang anda nampak ni. Kenapa kita ada gambar ni? Sebab orang yang curi tu, lepas dia curi, dia upload dekat social media. Dia kata apa? Dia kata dengan bangganya, dia cakap tak payah nak beli susah-susah, kita ambil je dekat hospital. Jangan sesekali anda buat benda-benda macam tu. Ianya adalah salah dari segi undang-undang, dari segi moral dan juga agama. Sebab apa? Yang itu adalah hak milik hospital, hak milik orang ramai. Bayangkan kalau anda dah curi, orang dekat hospital nak pakai apa? Betul. Lagi satu, kalau kita dah curi satunya, yang orang lain pun kalau tangan kotor, tak pasal-pasal yang lain tu kotor, kita je bersih, kena juga kotornya. So kita dah harapnya sebenarnya kita pasal hand sanitizer ni semuanya dalam keadaan yang kita prihatin sama-sama. Sebab Dr. Maya Melina pun juga berkongsi tentang hand sanitizer ini, bagaimana kita nak menggunakannya, yang kita sebab it's actually satunya yang membantu kita untuk mencegah daripada terkena jangkitan
jangkitan COVID-19 ini. Dan harapnya semua yang berada di luar ini prihatin terhadap apa yang di sekitar. Prihatin sebab apa rentetannya kita tak tahu yang bekerja ini siapa adalah ahli keluarga ke, adakah daripada ahli keluarga kita sendiri. Itu yang paling penting. Sebenarnya Kak, kita nak harapkan semuanya sejahtera. Betul. Tapi kita sebut-sebut pasal kebersihan dan sebagainya. Jangan lupa dekat sini kita juga pentingkan cuaca kita macam mana. Sebab kita duduk dekat rumah, sudah pastinya anda sibuk seharian akan kemas rumah. Basuh cadar, basuh baju dan sebagainya. Yelah, sebab kita nak bersihkan. Sebab itulah pentingnya cuaca check kita dekat Borok tengok Kopitiam. cuaca check. Mana tahu anda kita boleh cuci kurang sikit. sikit baju ke apa. Jom kita tengok. Ayo, cuaca check. Kita tengok cuaca check pada hari ini diramalkan di Kuala Lumpur. Oh, diramalkannya ribut petir. Ribut petir. Manakala di Shah Alam, ribut petir. Kemudian kita pergi ke Ipoh pula, kita nak ke utara, kita tengok diramalkan ribut petir. Seterusnya juga kita ke Georgetown. Diramalkan cerah. Next, kita ke Alestar. Alestar diramalkan akan ada hujan. Kemudian kita bergerak pergi ke Arau. Arau diramalkan cerah. Kemudian Dan kita akan seterusnya bergerak kita pergi ke Pantai Timur. Kita nak ke Kota Baru, tengok diramalkan cerah juga. Okey, seterusnya kita pergi pula ke Kuala Terengganu. Pung cerah juga. Seterusnya memang saya akan cakap pung Kita cerah. Kuantan diramalkan cerah juga. Kita nak ke selatan sikit, kita ke Johor Bahru, kita tengok ramalannya ribut petir. Dan pergi ke Bandaraya Melaka diramalkan akan ada hujan. Seterusnya kita turun sikit pergi ke Seremban diramalkan ada ribut petir. Dan seterusnya Kuching diramalkan cerah. Dan akhir sekali Kota Kinabalu diramalkan akan ada hujan juga. Jadi pandai-pandailah anda orang kata rancang macam mana anda nak orang kata basuh baju lebih banyak ke, nak simpan untuk esok ke dan sebagainya. Yang paling pentingnya anda jangan keluar rumah, duduk dekat dalam rumah ya. Satu kita nak kongsikan sedikitlah kan, yang kalau kita nak pergi kepada melobi hobi pula. Sebab satu video ni kita akan kongsikan sekali lagi nak memaklumkan yang kita ni sebenarnya berkongsi ni adalah kita dah rakam lama dah. Dah lama dah rakam dan kita nak hidangkan kepada semua para penonton untuk lihat ni. Apa ni iaitu Ligat Yoyo. Jom kita saksikan. Jom. Menyaksikan satu aksi permainan yang telah lama dilupakan. Nak tahu apa dia? Jom. Kepada peminat permainan yoyo di luar sana, pasti kenal dengan beliau yang merupakan antara pemain Malaysia yang kreatif dan inovatif dalam pertandingan yoyo yang disertainya. Hai, nama saya Hassan bin Ali. Saya pemain yoyo profesional. Saya start main yoyo pada tingkatan 4. Time tu tengok cerita Super Yoyo anime dekat NTV7. Dari situ main yoyo sampai sekarang, so dah 16 tahun dah. Yoyo kegemaran tu ada. So yoyo tu daripada Singwon, nama yoyo tu Patriot by Metal JP. Singwon ialah yoyo sponsor saya. Dia orang daripada Malaysia, Sabah. Specialnya yoyo tu ada nama saya dekat yoyo tu, ada engraving. Yoyo Encik Hassan ini ditaja khas oleh yoyo skill yang diasaskan oleh juara kebangsaan Malaysia iaitu Muhammad Syakir. Hebatnya pemain yoyo profesional ini sehingga menjadi juara sebanyak 4 kali berturut-turut di dalam pertandingan Malaysia Champion. Antara pertandingan yang telah disertai oleh Encik Hassan sebelum ini ialah 44 Clash Japan International Battle Invitation, 2015 and 2018 World Yo-Yo Contest. Pertandingan yang akan datang, kita akan ada pertandingan Malaysia Yo Championship. Rasanya akan berlangsung pada bulan Julai. Saya ada kedai online. Saya jual Beyblade, Pokemon, Digimon, Bidaman, semua vintage toys daripada Japan. So saya kumpul macam-macam lah. Saya kumpul Beyblade, Pokemon, Digimon. Okey, baiklah. Jangan risau, yang ada dekat rumah tu jangan fikir macam boleh ke nak keluar pergi shoot benda ni. Macam Anwar tadi cakap, benda ni kita dah ditayangkan sebelum ini dan sebab kita atas permintaan ramai sebab tu kita playback. Kita dah shoot benda ni dah lama dah sebenarnya. Dan sebenarnya Fiona, kita pun banyak berkongsi tentang satu isu berkenaan tentang bila dah ada perintah kawalan bergerak, kita kongsikan semua pada penonton dan semua rakyat Malaysia adalah kita duduk di rumah. Betul. Kita kekal stay at home. Sebab apa? Kita nak pastikan yang bahawa
tahu tiada ada lagi orang yang berdegil lagi dan menimbulkan lagi masalah ataupun langsung kita sebenarnya nak mencegah terus dan menghalang peryabakan itu wabak COVID-19. Kita nak break the chain of penyebaran ataupun penyebaran wabak COVID-19 ni lah. Kalau anda dekat rumah tu anda boleh nampak dekat TV #duduk rumah dan juga #kita jaga kita. Ini adalah antara mereka di front line yang memberi orang kata macam bagi message kepada anda semua. Kita sekarang ni bekerja dekat hospital dan sebagainya. Anda tolong kami juga dengan duduk di rumah. Tapi bagi anda semua mungkin anda fikir macam saya pun boleh jugalah buat macam tu. Boleh duduk dekat rumah anda buat message lah apa-apa. Say thank you. Terima kasih kepada mereka yang ada di front line, di barisan depan. Begitu juga dengan selebriti-selebriti. Betul, mereka banyak mereka banyak menyampaikan pesanan-pesanan kepada semua, ucapan terima kasih. Macam Afif Syauqi, dia ucapkan terima kasih kepada semua yang frontliners. Juga ramai juga sebenarnya sampai ke bekas Perdana Menteri Amerika Syarikat pun juga menyampaikan ucapan terima kasih. Banyak selebriti ni. Kalau anda nak tengok mesej mereka ataupun video-video mereka, anda mungkin boleh pergi ke Instagram Afif Syauqi. Nampak tak? Ini adalah antara contoh tanda terima kasih daripada mereka. Yang ini adalah daripada Tomo. Dan kita juga ada ini Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu satu benda yang saya sangat kagum lah. Sebab dia bukan sekadar mengucapkan terima kasih, tapi dia turun ke padang bersama dengan tim dia dan menyampaikan menyampaikan makanan tu satu, tapi dia juga menyampaikan kipas. Antara barang-barang keperluan asas yang diperlukan bagi mereka yang bekerja di barisan hadapan. Sebab apa? Bukan sahaja pesakit penting, tapi mereka yang berada di barisan hadapan juga sangat-sangat penting. Sebab bayangkan kalau tiada mereka, macam mana mereka nak merawat mereka yang sakit. Saya nak kongsi Fiona, kalau di hospital kita tahu memang ada doktor, ada jururawat, ada ramai di situ, tapi juga sebenarnya kita ada juga ramai yang terlibat dalam hospital ni seperti engineer. Diorang yang membaiki peralatan semua, mereka yang memberikan kerjasama untuk membaiki peralatan di hospital. Betul. Dan antaranya juga ada banyak juga mereka yang memberi orang kata macam kata-kata terima kasih kepada orang kata macam mereka yang berada di frontliner. Antaranya macam ini Cik Puan Sophie Louise Johansson yang telah orang kata macam action juga, mengucapkan terima kasih melalui action buat roti dan sebagainya kan. Ini adalah antara contoh-contoh orang kata macam amalan yang cukup bagus yang kita harus contohi, bukan macam mereka yang curi sanitizer. Ini dia. Okey, baiklah, sekarang ni ada satu orang kata macam segmen khas untuk anda semua. Bagi anda semua yang ada dekat rumah, mempertikaikan macam mana kami bekerja di studio sepanjang tempoh perintah kawalan bergerak ini. Okey, jom saya tunjukkan anda. Fiona, sila tunjukkan macam mana suasana di dalam studio ni sikit. Mari semua anda yang ada dekat rumah, kita tunjukkan kepada anda. Abang-abang cameraman pun dekat dalam studio, okey, memakai mask, penutup muka, penutup mulut dan juga hidung dan juga glove bagi memastikan kebersihan sentiasa dijagalah, okey. Tetapi mungkin anda dekat rumah kan akan fikir macam mana dengan jarak dan sebagainya. Memang ada penjarakan. Contohnya tadi saya duduk dengan Anwar pun ada jarak. Dan juga kalau anda lihat, ini adalah antara tetamu yang kita bawa pada hari ini, iaitu Dr. Hanan. Kejap lagi kita akan bersama dengan Dr. Hanan. Dan kalau anda nampak doktor sedang mengisi form, kita punya kru sedang menolong doktor untuk isi form dan sebagainya. Sebab apa? Kita perlukan data-data mereka supaya kalau let's say ada apa-apa, kita ada details dan sebagainya. Tetapi bukan itu saja, kita ada lebih banyak. Sebab apa? Dekat dalam kita punya studio, kita punya konti pun mengamalkan sanitizing proses yang cukup pentingnya, di mana anda lihat kita punya produksi kru, kita punya penerbit dan sebagainya, semua masing-masing memang memakai penutup mulut dan juga hidung. Jadi bagi anda yang ada dekat rumah tu puas-puas dan sebagainya, ini adalah contohnya yang kita bawakan kepada anda. Okey, mungkin kita boleh kembali ke dalam studio pula, tunjukkan kepada anda siapa Fiona, ni yang telah lap-lap kita punya tombol ni. Okey, sebenarnya
Ini Okay, memang dibuat pada kalau setiap Fiona pagi di sana, kan. kalau banyak Fiona kongsikan cerita sana, ni pula saya pun berada dengan salah seorang proxman. Diorang pun banyak terlibat juga. Kalau kita ada je tetamu yang akan masuk dalam studio melalui pintu kita orang lah. Yang ni memang popular. Bila ting tong dia mesti keluar pintu. Saya pun dulu masih kopi boy pun ting tong pun keluar pintu. Kita menjaga kebersihan untuk semua orang dan pastinya inilah dia sedikit perkongsian yang kita mampu kongsikan kepada semua orang kan. Ini di studio. Kalau bayangkan di hospital, lagilah mungkin tak dapatlah kami nak kongsikan sangat sebab lagilah kita perlu bersiap sedia dari sudut pakaiannya, dari sudut kebersihan dan sebagainya. Tapi inilah peluang untuk kami kongsikan kepada semua dari sudut latar belakang bagaimana yang bekerja di waktu ini, di waktu perintah kawalan bergerak ini yang kita nak kongsikan agar kita prihatin dan memahami sebenarnya ini bukan mudah. Betul. Ini bukan mudah dan diharapkan inilah kita untuk kita terus memberikan sokongan, kita doakan dan ucapan terima kasih, penghargaan kepada semua yang sedang bekerja pada hari ini sampailah hilanglah COVID-19 Betul. ini. Okey, baiklah. Apa kata sekarang ni kita lepas bahawa anda berjalan-jalan dekat dalam studio kita. Sekarang ni kita sambung pula dengan macam biasa The Lima kita dekat Borak Kopitiam dan berita The Lima pertama kita pada hari ini yang kita nak bawakan kepada anda satu berita yang mendukacitakan di mana COVID-19 semalam telah mencatat kematian yang ketiga. Dan akibat daripada wabak COVID-19 iaitu membabitkan pesakit daripada kes 152 pada petang semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kes ke-152 itu ialah lelaki tempatan berusia 58 tahun daripada kluster jemaah tabligh. So beliau dimasukkan ke Hospital Tawau, Sabah pada 9 Mac lalu mengalami simptom severe acute respiratory infection ataupun dalam singkatan kita panggil SARI. Selain diberi bantuan mesin pernafasan dan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU pada hari yang sama, kesihatan beliau merosot hari demi hari dan telah disahkan meninggal dunia pada jam 6.27 petang semalam. Jadi takziah diucapkan kepada keluarga arwah. Dan satu yang kita nak kongsikan seterusnya adalah di mana yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua rakyat untuk supaya patuh pada perintah kawalan pergerakan. Yang mana baginda bertitah semua rakyat perlu berada di rumah dan membatalkan hasrat untuk pulang ke kampung jika tiada keperluan. Dan kepada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin mengajak supaya rakyat mematuhi perintah kawalan pergerakan dan jangan keluar rumah jika tiada keperluan penting dan yang di-Pertuan Agong juga menasihati meminta semua membatalkan hasrat. Kalau seandainya kita nak, ini pun yang di-Pertuan Agong pun sudah sampaikan pesanan, ini perlu kita kena raikan sebab satu benda yang luar biasa yang dilakukan oleh yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong turun ke padang juga untuk melihat sekitar bagaimana berlaku keadaan dan juga kerja-kerja yang di jalan raya kita, yang mana pergi melihat mereka bertugas menahan di jalan raya. Dan anda boleh nampak inilah video yang dikongsikan semalam. Kata baginda juga lagi, baginda mendapati banyak lagi kenderaan dekat jalan raya dan sudah tentunya ini menunjukkan satu benda yang tidak baik, menunjukkan mereka tidak menurut perintah. Jadi baginda juga berharap ini dapat dikurangkan secepat mungkin supaya kebaikan masyarakat dan juga Malaysia khususnya di Kuala Lumpur dapat orang kata macam kurang clear kan wabak ini. Tapi bagi mereka yang nak pergi bekerja dan sebagainya pada hari ini, pastikan anda dapat surat kebenaran daripada syarikat ataupun majikan anda supaya nanti bila ada roadblock, anda boleh tunjukkan surat tersebut kepada pihak polis. Macam kami sebagai di dunia penyiaran pun juga mendapat surat untuk kalau seandainya pagi tadi sebenarnya ada kawalan mereka tengok, saya tanya, saya tunjuk je surat. Alhamdulillah kita disediakan surat. Dan seterusnya satu berita yang mana WHO iaitu World Health Organization mengajak kepada semua rakyat bekerjasama, mengajak negara dan rakyat bekerjasama. Sebab apa? Kita nak tahu bahawa untuk mencegah COVID-19 ni dia bukanlah hanya bukan solo, bukan kerja solo. Dia adalah semua orang kerjasama antara rakyat dan juga negara. Dan kita yang pastinya keyakinan ini disuarakan oleh Ketua Pengarah WHO iaitu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yang meminta setiap negara melaksanakan langkah pencegahan seperti
untuk kita membatalkan perhimpunan, konsert dan sukan yang berskala besar. Betul. Sebab benda ini tidak akan membantu untuk kita membunuh ataupun menghentikan COVID-19. Dia hanya menyemarakkan lagi. Selain daripada itu, kita juga di sini ingin meminta anda di rumah untuk bersikap jujur lah. Sebab apa? Kalau tidak, kes macam ni akan berlaku. Contohnya delima yang ketiga ni yang kita bawakan kepada anda, di mana terdapat 12 petugas KKM, 3 petugas swasta telah disahkan positif COVID-19. Dan Kementerian Kesihatan bertugas berkata virus ini tidak mengenal sempadan tanpa mengira status bangsa, agama atau nilai harta anda. Tambahan lagi, jika anda seorang petugas kesihatan di barisan hadapan. Ini akan berlaku kalau anda tidak jujur dengan mereka yang merawat anda. Jadi sebab itulah kita bagi tahu anda sentiasa bersikap jujur. Kalau anda telah berkontak dengan siapa-siapa yang anda rasa macam positif COVID-19, sila bagi tahu. Dan kita nak maklumkan sebenarnya bila adanya berlakunya ni, kita tak mahu sesiapa yang dah tahu ada, memang bila kita dah adanya positif tu, kita akan rasa ada permasalahan sikit. Kita akan rasa cemas. Sebenarnya, alamak, aku nak kongsi ke tidak? Dan itu dalam kehidupan. Tapi sebenarnya kita perlu ada sikap yang positif sebenarnya. Yang positif untuk kita maklumkan dan kita untuk membantu mencegah terus COVID-19. Positiviti ini adalah dipamerkan daripada atlet negara, iaitu Jackie Wong yang disahkan positif tapi dalam keadaan yang stabil. Ini seorang atlet, seorang yang memiliki status atlet negara tapi dia menampilkan diri dan untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya. Dan alhamdulillah dia dalam keadaan yang stabil. Jadi kita doakan dia dan kita puji sikap orang yang jujur untuk ke depan, untuk tampilkan diri, untuk merawat, untuk terima rawatan dan sebagainya. Betul. Memang orang akan cemas sebab dia akan dalam psikologinya dia akan risau. Alamak, aku ni nak mati ke tidak? Memang tak boleh dinafikan bila siapa dapat dalam wabak yang kita sudah tularkan, kita perlu bersikap positif kita dan kekal tenang lah. Okey, baiklah. Kalau anda keluar rumah kejap lagi, ini dia orang kata macam satu berita yang kita linkkan dengan delima kita yang keempat. Kalau anda nampak tentera di jalan raya, jangan terkejut. Jangan ingatkan ini, alamak, darurat ke? Bukan. Okey, tentera digerakkan di jalan raya mulai esok ataupun tengah malam pukul 00.00 nanti adalah untuk membantu pihak polis dalam kerja-kerja pengawalan. Bukan darurat, bukan perintah darurat. Dan ini telah pun diumumkan kerajaan bahawa mereka akan menggerakkan Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula pada Ahad macam kita cakap tadi tu untuk mengurangkan pergerakan rakyat. Namun, ianya bukanlah satu perintah darurat. Namun begitu anda semua yang ada dekat rumah tu, bila dah dapat tahu ini, bukan darurat, boleh keluar lagi. Tidak ya, tidak sama sekali. Anda kena duduk di rumah juga. Kalau tidak, tindakan undang-undang akan diambil. Sudah pastinya kita semua tidak mahu benda itu berlaku. Ya, dan disebabkan kawalan ini ramai orang tidak dapat nak bergerak keluar. Satu berita mungkin boleh katakan berita yang baik juga, yang mana harga runcit petrol RON 95 sudah pun turun harga. Dan yang turunnya sebanyak berapa? 38 sen seliter kepada RM1.44, yang manakala RON 97 dan diesel masing-masing turun sebanyak 36 sen dan 12 sen. Dan pada pengalaman saya dalam untuk mengkaji bagaimana harga ni turun adalah kerana apa? Bila ramai tidak kurangnya permintaan, sebab apa? Orang tengah duduk di rumah, maka harga pun turun. Tetapi juga kerana apa? Keadaan ekonomi dunia pun berubah dan juga melalui inilah COVID-19 ini. Kesannya terhadap ekonomi, so harga pun turun. Tapi bukan nak katakan jom kita isi minyak pergi jalan-jalan, harga dah murah. Tidak. Duduk di rumah, kita jaga diri, sibukkan dengan keluarga yang tersayang semua. Moga-moga kita dalam perjalanan untuk mencegah COVID-19 ini bertambah baiklah. Baiklah, kita akan berehat sebentar. Anda semua yang ada di rumah jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan bawakan sesuatu yang cukup istimewa dan juga penting dengan tetamu kita iaitu Dr. Hanan. Kita jumpa selepas ini di Borak Kopitiam. Bersama kami di Borak Kopitiam. Distance. Yes, correct. Kita mengamalkan social distancing bukan sebab kita gaduh dekat set ke apa. Gaduh? Okey. Kita gaduh
Dia ke kenapa? Tak. Kita kan. Jangan gaduh, kita dah cukup banyak masalah ni. Okey, macam kita cakap tadi di awal rancangan, dekat sini kami hari ini memfokuskan kepada mereka berada di frontliners. Dan antaranya kita nak kongsikan ni, ada seorang doktor yang orang kata kita boleh cakap dia memang cukup menyayatkan hatilah apa yang dilakukan beliau. Ini seorang doktor jururawat. Jururawat. Ya, Dia okey. potong rambut dia rasa macam lama untuk apa untuk keselesaan sebenarnya. Dan satu ni bila kita dalam menjaga kebersihan diri, dia pun langsung akan selesa untuk berkhidmat kepada yang lain yang tengah terkesan. Namanya apa yang menyayatkan hati adalah sebab terlalu busy di hospital. Jadi doktor ni mengambil keputusan untuk balik rumah, mandi dan sebagainya. Lepas tu satu hari ni rasa macam gunting je lah rambut. Tak sempat nak kering je. Zas macam tu saja. Sebab apa? Dia tak pentingkan kecantikan diri. Yang pentingnya dia pentingkan masa, dia pentingkan anda semua. Sebab apa tahu? Dia rasa masa terlalu berharga. Tak ada masa untuk nak cantik-cantik dan sebagainya. Jadi dia mengambil keputusan untuk gunting rambut sendiri sehingga anak dia cakap, Mami hair look ugly, it's okay. Mami is pretty. Tapi satunya Fiona, bila sebut tentang pengorbanan jururawat dan sebagainya, ada satu yang sedih sekali lagi kita nak maklumkan yang bahawa adanya juru X-ray yang dia terkena COVID-19. Sebab apa? Ada orang yang selfish, tak jujur pada diri dia. Dia pergi buat rawatan, dia buat check up kat X-ray, langsung terkena pula pada jururawat kita ini. Dan inilah satu perkara yang sangat-sangat tidak boleh kita terimalah, sebab selfishness pada waktu ini sangat berbahaya kerana mampu membuatkan kehilangan nyawa seseorang. Tapi kita harapkan apa yang lebih sedihnya, jururawat X-ray ini hamil tempoh 6 bulan. Jadi anda yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ini, sentiasa ingat bagi kawan-kawan, bagi orang kata macam nasihat bagi mereka yang kononnya ada simptom-simptom ini, untuk bagi tahu kalau mereka pergi merawat dan sebagainya. Jangan kalau kita terkena baru orang pun baru sedar diri. Tak, biarlah sama-sama kita ambil this point untuk sama-sama untuk memperbaiki diri, untuk sihatkan badan dan menjaga sama-sama menjaga kebersihan lah. Tapi sebab pasal menjaga kebersihan, macam kita cakap tadi, hari ini kita akan bersama dengan seorang tamu yang istimewa, iaitu Dr. Hanan. Yeay! Saya pasti anda yang ada dekat rumah tu, bila saya sebut je nama Dr. Hanan, semua akan seronok. Waalaikumsalam. Minjam, Boleh, silakan. Memang sila. untuk semua orang guna. Memang bagus Dr. Hanan. Masuk-masuk je dipraktikkan hand sanitizing ni. Ini wajib ni ke mana-mana, di mana-mana saja. Zaman-zaman sekarang ni COVID-19 ni kan. Ini ialah benda paling berharga lah. Sekarang kalau orang tanya nak mask ke, nak gold atau sanitizer, orang nak sanitizer lagi. Betul. Tapi kan kalau sebut tentang kebersihan diri dan sebagainya, saya pasti anda semua dekat rumah tu, mereka yang ada di rumah dan juga di luar, sentiasa akan pakai penutup mulut dan juga hidung untuk keluar dan sebagainya. Dan bila kita pakai penutup mulut dan juga hidung ni, saya dengarlah, dia akan buat kita naik jerawat dan sebagainya sebab tak bersih. Betul ke doktor? Tak semestinya kan. Orang pakai mask ni dah lama, tapi tak ada kaitan langsung lah bagi saya. Dan kalau kita fikir secara medical, secara saintifik pun memang tak ada kaitan, kecuali dia pakai mask yang memang ada kuman jerawat, pinjam mask orang lain ke, bolehlah jadi jerawat. Tapi pengalaman Dr. Hanan, kita dapat tahu sebenarnya pengalaman Dr. Hanan pernah berada di satu kejadian yang mana H1N1. Yes. Boleh tak doktor kongsikan sedikit tentang pengalaman? Dulu saya pernah berkhidmat di hospital kerajaan GH dekat Kota Baru. Masa itu wabak H1N1. Saya pernah berkhidmat di sebagai doktor bius selama 3 tahun jugalah kat situ. So lebih kurang sama juga apa yang berlaku sekarang. Cuma dulu senang, H1N1 semua orang datang dengan simptom. Nampaklah simptom. Dia panggil ILI, influenza like illness. Dululah H1N1. Tapi sekarang problem dengan COVID-19 ni, 80% orang yang ada COVID-19 ni dia asymptomatic. Tak ada apa-apa simptom. Macam
any of us, salah seorang ni mungkin ada. Na'udzubillah lah kan. Kita tak tahu sebab kebanyakan orang, sebab tu tadi cakap pasal ada atlet yang ada COVID-19 positif kan. Tapi dia sihat je, betul tak? Betul. Even kita tengok dekat ward quarantine kan. Satu ward positif tapi semua duk main handphone relax je. Sebab COVID-19 ni dia memang kebanyakannya tak nampak, tak ada simptom pun. And kena kuarantin je. Itu yang bahaya sekarang. Sebab siapa-siapa yang berjalan kat luar tu mungkin ada COVID-19. Dan kita tak tahu. Yes. Mungkin doktor boleh kongsikan juga bersama kami di studio dan juga di rumah pengalaman doktor, sebab setahu saya doktor bukan bekerja di ward-ward biasa tetapi di ICU, unit rawatan rapi. Bagaimana keadaan dekat dalam tu? Okey, kalau kita tengok sekarang, kalau kita tengok kes sekarang COVID-19 yang ada kat ICU dekat 20 orang. So kalau dekat hospital sekarang tak adalah nak kata ICU tu dipenuhi dengan COVID-19 saja. Tapi biasa COVID-19 ni kalau ICU pun kena duduk dalam ward isolasi. So dia amatlah menyukarkan para doktor dan nurses sebab setiap kali nak pergi attend kepada pesakit, dulu macam H1N1 in case my case kan. Sama juga COVID-19 kita kena pakai baju angkasawan tu, dia panggil PPE tu. PPE. Kan, and problem pasal PPE ni dia satu nak pakai tu ambil masa. Bila pakai tu berpeluh-peluh kat dalam. Walaupun ICU tu dah sejuk kan. Bikin sejuk beku kan. Tapi still boleh berpeluh. Kan, amatlah tak selesa, and then kita tak boleh pakai PPE yang sama untuk pergi kepada pesakit lain. Jadi macam adakah setiap kali doktor pakai PPE tu, satu kali pakai, lepas tu keluar kena buka, lepas tu tukar lain? Macam kalau kita di ICU, dalam ICU ada pesakit yang tak ada COVID. Dulu H1N1. Ada pesakit yang sakit lain kan. Jadi lepas daripada keluar daripada isolasi room tu, kena buang balik sebab kita nak ada sakit lain pula. Tapi kan so doktor, complicated lah urusan tu. Ada satu ni kita nak tanya. Kalau doktor semua dah pakai baju PPE tu kan, kan ditutup semua tu. Macam mana doktor pergi toilet? Pelik juga kan? Saya senang, PPE tu dia memang walaupun dia tu amatlah melindungi, tapi at the same time dia tu senang sangat dibuang. Dia seperti plastik, kita boleh cabut baju dia. Tak boleh tear. Doktor, saya nak tanya pengalaman doktor. Apa perbandingan daripada H1N1 dengan COVID-19 pada hari ini? Kalau pengalaman doktor. Kalau ikut severity, H1N1 lagi severe sebab semua orang yang datang dengan H1N1 tu memang dengan simptom, memang kena masuk ward. COVID-19 kalau ikut severity tak, sebab simptomatik 80% asymptomatic. Okey, cuma problem sekarang sebab social media sangat berkuasa sekarang. Jadi bila dulu H1N1 orang tak bercakap sangat, and tak ada Instagram, tak ada Facebook. Dulu ada pun tapi tak bising sangat. Sekarang ni kan benda yang berlaku dekat Perlis, orang Johor dah tahu dalam masa satu saat. Kan? And then yang tu tweet sana tweet sini, bila dah macam pernah main tak game yang kita sampaikan berita kan. I bagi tahu you bagi tahu dia benda lain. So COVID-19 actually menjadi lagi teruk disebabkan oleh banyak-banyak fake news, banyak benda-benda yang salah disampaikan. Semalam ada 3 kes yang meninggal, betul tak? Betul. Tapi dalam grup WhatsApp ada pula yang cakap ada kes keempat. Pukul 12 malam. Saya cakap siapa pula yang mati? Lepas tu ada orang cakap doktor lah mati kan. Pagi tadi orang yang sampai kes tu, pagi tadi baca balik, minta maaf, salah info. Mana boleh salah info mati, betul tak? Jadi kena pastikan anda dapatkan info yang betul menerusi orang kata website yang betul. Tapi bila kita dekat sini, kita nak mainkan peranan kita lah sebagai penyampai kan. Kita nak bagi tahu anda semua jangan sampaikan informasi yang salah ataupun percaya bulat-bulat apa informasi yang anda dapat daripada saudara mara dan sebagainya. Okey, tapi kita sebut pasal social media kan doktor. Kita mungkin nak tanya pendapat doktor lah. Adakah doktor, bagi pendapat doktor, penting tak bagi mereka yang pernah dikuarantinkan, okey, mereka kongsikan pengalaman mereka menerusi social media kepada orang ramai? Yes, pada saya paling penting sekarang ialah memberi education kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebab tu saya melihat 2 minggu ni kita nak mengajar rakyat Malaysia tentang pentingnya kebersihan, hygiene semua tu. So kita boleh stop transmission ni. Okay, sebab apa kat China sekarang semua dah okey? Sebab apa? Adakah COVID-19 memang dah zero kat China? Tak ada. Still ada. Tapi orang China sekarang dia orang amatlah
educated, amatlah berilmu tentang COVID-19. Semua orang kat China boleh jadi doktor dah sekarang pasal COVID-19. So, kalau boleh dalam masa 2 minggu ni, kita nak rakyat Malaysia belajar betul-betul pasal COVID-19. Sebab semua orang bila dah praktikkan benda yang betul, social distancing macam kita kan, 1 meter, 1 meter kan. Lepas tu orang yang sakit tak keluar, siapa yang ada kontak kena pergi hospital, buat check up semua. So, transmission tu akan putus and settle lah. Doktor, saya just nak tanyalah. Dulu masa H1N1 kita ada tak yang macam istilah yang perintah kawal yang bergerak dulu? Tak ada. Dulu tak ada. Dan kalau social distancing tu ada tak dulu? Dulu semua tu tak ada. Tapi severity tu pada H1N1. Kalau ikut pengalaman saya, H1N1 amatlah severe. Kalau kita ikut kadar kematian, ialah maybe sebab COVID-19 masih baru. H1N1 lagi ramai yang mati sebenarnya. Tapi saya tak boleh nak bandingkan benda tu lah. Itu bukan level saya. Itu kena tanya ke KM. Okey. Jumlah kematian yang... Tapi kita tak boleh cakap lagi sebab COVID-19 still baru, H1N1 dah lama. Tak apa sebab kita dapat pengalaman, yang penting kita dapat pengalaman daripada doktor sebenarnya, sebab itu yang kita dapat tahu apa lagi yang sebenarnya menjadi pengalaman doktor semasa tu. Adakah doktor memang di hospital sepanjang yang wabak H1N1 tu ke, ataupun doktor dapat meneruskan kehidupan yang biasa ataupun memang lain? Dia paling teruk zaman tu H1N1 sebab tapi masa tu saya masih single lah. Okey. So kita balik rumah pun kita tak risau. Sebab wife saya masih lagi berkhidmat sebagai seorang doktor sekarang. Dulu kita balik kita tak peduli dah kan. Balik macam tu je lah. Sekarang kalau wife saya balik tu saya suruh tanggal baju semua kat luar. Kita ada satu bilik, baju daripada kerja tu kalau boleh jangan kat bilik tu je. Kat bilik tu mandi semua dulu barulah jumpa anak. That's the right way. Tapi kalau bila kes-kes wabak macam ni, macam itulah cara yang betul. Macam dulu saya dekat hospital, sebelum balik tu mandi dulu, barulah balik. Bila masuk kerja, pakai baju ni, masuk tu tukar pakai baju lain dah. Pakai scrub pakai scrub, barulah masuk kerja. Kita tak akan pakai baju sama untuk kerja. Sebut pasal isteri doktor bekerja, juga seorang doktor. Mungkin kita nak tahu, nak kongsikan kepada mereka dekat rumah juga. Isteri doktor biasanya balik rumah pukul berapa? Dan bagaimana keadaan isteri doktor bila balik rumah? Dia sebab dia doktor pakar dah, so dia relax sikit lah. Tapi macam buat masa sekarang masa lah. sekarang still macam biasa balik, tapi kebersihan lah saya amat terapkan. Apa yang berlaku dekat hospital tu biasa saya tak nak tanya sangat, dia pun dah sabuk kepala kan. Cuma saya cakap balik rumah tolong mandi semua dulu, baju tu letak satu tempat barulah jumpa anak. Jangan pakai baju yang sama untuk duduk dengan anak semua. Kan saya pun tak nak. Cakap anak. Sebab kita tak tahu nanti bila ada anything terlekat di baju dan sebagainya. Sebab pasal doktor pun dah sebut tentang bagaimana kita nak menjaga kebersihan dari sudut doktor kan. Apa pula boleh tak selepas ni nanti doktor akan kongsikan pula tentang tips kebersihan ataupun menjaga kebersihan kepada semua penonton. Yes. Boleh. Dia nanti buat arahan macam ni. Lepas ni kita akan bersama dengan Dr. Hana lagi. So semua harapnya kita setia. Kita nak dapatkan tips ni. Tips ni nak menjaga kebersihan ni. Duduk rumah ni 14 hari ni tak tahu nak macam mana nak jaga diri ni. Ni sekejap lagi kita dengar. So jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Cegah COVID-19 bukan sekadar mencuci tangan gitu saja. So kita nak tahu macam mana kita ni sebenarnya nak tahu cuci tangan ni, tapi kita Cuci tangan tak cukupi. Betul tak? Kita selain daripada cuci tangan, kita kena amalkan orang kata macam kebersihan yang bagus, kita kena pakai sanitizer dan sebagainya. Sebab apa? COVID-19 ini merupakan satu wabak yang boleh tersebar ataupun jangkiti orang dengan begitu senang sekali, dengan begitu meluas. Bagi duit pun, tengok dia kena juga. Sebab itulah kita kena ada Dr. Hanan dekat sini untuk ajar kita cara-cara yang betul untuk menjaga kebersihan. Dalam tempoh perintah pergerakan kita inilah. Okey, saya pasti anda semua dekat rumah dan memang standby ada mask, ada sanitizer kan. Mungkin doktor boleh bagi tahu kita cara-cara betul nak jaga kebersihan mask dan sebagainya macam mana. Dia yang paling penting sekarang, orang tak faham apa itu kegunaan mask. Betul? Okey. Mask ialah untuk melindungi, kita tahu COVID-19 ni dia merebak melalui droplet respiratory. So apa yang keluar daripada mulut pesakit
kan yang ada COVID boleh berjangkit kepada orang. Bukan Sebab daripada udara. bukan daripada udara. Kalaulah benda ni memang daripada udara, airborne, semua kita dah kena dah. Na'udzubillah lah kan. Tetapi dia perlukan droplet. Maknanya kena ada contohnya ideal sikit lah daripada pesakit COVID tu kena kepada siapa-siapa yang berdekatan. Sebab tu kita ada jarak 1 meter tu. distancing. So by right, ideal tu tak travel lebih pada 1 meter lah. Tapi Ya, kalau Fiona dah cakap-cakap, tahu orang tu "Pyok." cakap kuat sangat kan. Kalau macam Afiq kena jauh sikit 2 meter. Okey. Saya selamat Fiona lah. Doktor kena jaga Fiona. Mana awak tahu? Sebab puak kena keluar lipstick lah. Okey, Agak-agak saya ada belah member sikit. yang jenis mulut tak ada insurans tu kan. Bukan satu lah, 2 kot. And then kita berbalik kepada ini. Penjagaan kebersihan penutup Mask mulut ni. dan hidung. Saya tengok ramai sangat yang mask sepatutnya jadi pelindung, tapi ini yang bawa bala sekarang. Oh ya. Kenapa? Sebab apa? Kalau kita tengok kegunaan mask dia panggil 3 ply. 3 ply maksudnya 3 layer kan. So 3 layer. 3 ply mask. Apa yang masuk 3 layer tu? Mask ni terdiri daripada 3 lapisan. Okey. Lapisan yang paling luar ni dia panggil dia ialah hydrophobic mask. Hydrophobic maknanya lapisan paling luar ni dia Takut air. Dia tak suka air. So dia akan menghalang apa-apa kelembapan. That's why kalau orang batuk ke apa dia tak akan masuk dalam lah sebab dia Dah halang. Dia hydrophobic. Lapisan kedua kat tengah-tengah yang kita tak nampak tu, dia ada layer untuk block bakteria. Okey, dia barrier, bacteria barrier. Yang tu lapisan tengah-tengah, lapisan kedua. Yang paling dalam ni dia Yang adalah putih tu. layer untuk menyerap kelembapan. Yang ni tak suka air. Yang kat dalam ni suka air. So kalau orang pakai terbalik tu memang fail lah. So fungsi mask ni ialah kita pakai yang suka air ni kat dalam supaya setiap yang kita bercakap kan ada kelembapan daripada mulut kan. So segala kelembapan daripada mulut tu akan melekat kat sini. And then dia akan tak keluar dari sini sebab yang ni tak suka air. Tak Sebab kena dekat orang pernah lain tengok lah. kat dalam YouTube dia nak tahu orang cakap mask tu bagus ke tak kan pakai mask tiup lilin. Yes, Kalau yes. tak lilin tu tak padam, mask tu bagus. Which is true actually. Sebab kalau mask tu bagus, yang kat dalam ni bila kita bercakap dia akan serap segala air. And ni dia akan block. That's the function of 3 ply mask. Tapi sekarang ni kan doktor, dekat luar tu kan rata-rata kebanyakan farmasi ataupun kedai-kedai memang dah kehabisan stok mask. Tak ada dah nak jual. Jadi bagi mereka yang ada mask dekat rumah tu memang limited sangat. Macam mana bagi mereka untuk orang kata macam panjangkan jangka hayat mask kita? Boleh ke sebenarnya nak panjangkan? Sebab saya tengok kan ada banyak video mereka buat ataupun ajar kita untuk panjangkan jangka hayat mask ni. Kita tak tahu nak percaya orang dekat luar ke tak. Lebih baik kita dengar daripada komen doktor. Okey, nak panjangkan jangka hayat mask ni memang agak mustahil sebab even kalau kita beli yang original mask ni dalam dekat box tu dia dah tulis dah single use only. Single use only. Sampai bila mask ni boleh dipakai kalau ikut peraturannya sampai benda kita ni lembap lah. Kan bila dah lembap tak boleh pakai dah, damp dia panggil. Maknanya kuasa untuk serap lembapan tu dah habis. So tak boleh pakai dah. Kalau dalam keadaan kritikal ni, diorang nak still guna juga? Tak boleh, dia akan jadi benda yang baik. Membawa bala lah, Membawa lah macam pula. doktor Sebab dah banyak bakteria semua berkumpul masuk dalam balik pula. Oh, doktor. Tu yang macam Fiona cakap tu pada mula-mula tu yang jadi macam tumbuh jerawat tompok-tompok dekat muka tu. Jerawat dia bakteria lain. Bakteria lain pula. Aduh, pening. Tapi, doktor- Satu tak settle, satu lagi datang. Just nak tanya doktor, Kalau seandainya kalau kita tak guna yang mask yang 3 ply ni kan, adakah kita boleh guna mask yang lain? Boleh pakai macam ni N95 kan. Tapi problem pasal N95 ni kita tak satu mahal, nombor dua berapa lama kita boleh tahan benda ni. Saya sendiri pun masa kerja dekat ICU dulu pakai benda ni macam tarik nafas, tahan nafas, okey pergi tengok pesakit H1N1 dah belah. Baru boleh tahan. Sebab benda ni memang tak selesa sebab dia memang block semua. This is very good mask. Tapi sebagai manusia biasa memang kita tak mampu nak bertahan lama dengan pakai N95 ni. And then sebab tu ramai yang end up pakai dengan surgical mask ni. Tapi kalau bukannya surgical punya mask macam mana? Boleh tak kita pakai yang jenis yang ada yang untuk Yang kain corak, ke? kain macam yang tu memang kalau ikut klinikal, kalau ikut saintifik memang tak ada guna lah. Sebab apa 3 ply mask ni berguna? Sebab dia 3 lapisan tu. Dan hati-hati, ada juga mask yang 1 ply, ada yang 1 lapisan, ada yang 2 ply, yang 3 ply. So kalau 1 and 2 ply tu memang tak ada guna langsung. So kalau untuk situasi sekarang kena pakai yang 3 ply ni. And satu lagi, ramai yang silap sekarang, sorry sebab saya tengok ramai sangat yang menjual mask sekarang. Yes, betul. yang Kita tak tahu tu- mask tu ori tak.
tengok-tengok Tak, dia kertas juga dalam. Fiona, even though mask tu ori, mask ni kita tak boleh handle dengan tangan-tangan macam ni. Sebab orang yang menjual tu biasa bukan doktor. Dia tak tahu pun dekat mana kawasan mask yang kita boleh pegang, yang mana tak boleh pegang. Fiona boleh tunjuk kat saya? Okey, boleh? Cara, let's say lah ni Fiona punya mask. Fiona Saya pakai punya macam mana? mask. Biasanya saya macam tu je. Okey, cuba Fiona pakai dengan betul nak tengok. Saya Okey, pakai. Fiona tak payah Saya pakai- akan pakai yang ni macam doktor cakap. Biasanya saya memang tahu yang ada kalender kat luar, saya akan pakai macam tu. Lepas tu saya akan tarik supaya tutup. Dekat sini saya akan tekankan dekat hidung supaya dia rapat dekat saya punya muka. Betul ke macam tu doktor? Dah betul tapi ada kesilapan kat situ. Dekat mana kesilapan Okey, saya? bila kita mengendalikan surgical mask ni, kita tak boleh pegang area yang biru ni tau. Tak boleh pegang Area mana? yang dia panggil hydrophobic Hydrophobic. adik, yang benci air tu kita tak boleh pegang sebab this is protection area. So, yang satu lagi ramai orang tak buat, sebelum pakai mask, sebelum buang mask kena cuci tangan dulu. Lupa nak cakap dah Kan? sanitize Ni tangan. tangan dah kotor, betul tak? Tangan yang dah ada. Contohlah kalau pergi dekat Tempat orang ramai. siapa-siapa yang ada dealing dengan COVID-19 kan. Mungkin health worker sendiri dia tak amalkan benda ni. Okey, sebab saya doktor saya tahu ada yang tak buat. Masuk kerja kan, ambil mask dalam kotak pakai. Tak cuci tangan. Tak cuci tangan. sanitize. Nombor satu, mask dalam... Saya dulu, masa kita orang kerja dekat ICU dulu, kita tak akan ambil mask yang paling atas sekali dekat dalam kotak tu. Kita akan ambil mask yang ke bawah-bawah. Sebab kita tahu mask yang paling atas tu dah berapa jari dah pegang. So, daripada tak demam, boleh demam sebab pakai mask tu. Sebab jari tu. And then make sure sebelum kita pakai mask, basuh tangan dulu. Okay, step basuh tangan 20 second. Betul tak? So, make sure jangan pegang area yang ni, yang biru ni. And kat belakang tu pun jangan pegang, jangan sentuh. This is by right sterile area lah. So kita pegang pada getah tu Ujung, saja. kita pakai getah dengan ujung ni. Tempat yang boleh pegang, tempat yang ada wire ni. That's all yang boleh pegang. Okey? Kawasan lain jangan pegang. Doktor, saya saya tak puas hati lah sebab keadaan sekarang ni pun dalam orang tak ada dah bekalan untuk mask ni kan. Macam mana pula diorang boleh tak guna yang memang yang komersial punya mask yang macam tope-tope, comel-comel Ada tu? yang Boleh macam ke tak? Boleh kertas tak? juga saya tengok. Yang tu kita panggil one ply punya mask lah. Tapi tak ada fungsi lah. So macam sama juga macam kita tak pakai lah. Nak cover bau mulut okey lah. Kalau yang biasa tu yang comel-comel conteng-conteng tu pun tak boleh juga. Tak ada guna sebab dia tak ada yang middle layer tadi yang ada Bakteria. antibakteria punya barrier tu je. Sebab tu 3-ply mask ni sangatlah bernilai sekarang. And then janganlah beli yang dah repack. Sebab orang yang repack tu I'm not sure dia tahu ke tak pasal nak jaga sterile, nak jaga kebersihan. Kan kita tengok orang yang repack tu buat kat rumah, ambil mask pegang macam tu. Mask tak boleh pakai Dia ambil mask pegang macam tu letak dalam plastik. That's it. Tak guna dah. Kalau mask tu tak doktor boleh cakap pakai kan, kita kena pakai mask yang 3 layer ini. Okey, jangan pakai yang 1 layer je. Apa kata mungkin anda ada kat rumah tu, mereka yang menyaksikan kita, okeylah doktor cakap 1 layer tak boleh. Saya ambil 2, 3 lah. Mask yang 1 layer ni saya pakai 3 layer. Boleh tak doktor? Tak boleh sebab 3 layer ini fungsi dia lain-lain. Fungsi berbeza. Tak boleh. Kan? Tak jadi fungsi dia. Macam you nak buat kek kan. You kena ada gandum, gula. Bahan-bahan yang betul. Dia tak boleh cakap saya ada 3 guni gandum jadi kek. Tak boleh. Jadi jangan kreatif sangat dekat rumah tu nak pakai 2, 3, 5 lapis mask yang 1 layer tu tak berkesan. Serupa macam tak pakai jugalah kan. Doktor, macam mana pendapat doktor kalau seandainya waktu sekarang ni kita dah tak ada mask. Kalau orang tak ada mask ni macam mana pula doktor? Duduk rumah dan diam je lah. Itu cara yang terbaik. Serius. Sebab macam kalau sebut pasal yang dah duduk rumah ni, kita ada satu perancangan kit apa? Kit Kroger produktif Kit Kroger produktif yang kita nak tunjukkan kepada anda di rumah untuk menyaksikan. Mungkin video ini boleh memberi anda sedikit idea lah dekat rumah anda boleh buat apa. Jom kita saksikan. Okey, dan kita sedang menyaksikan ini. Okey, ini adalah Perintah Kawalan Pergerakan seluruh negara, Kit Kroger Produktif. Antara apa yang anda boleh lakukan adalah bersukan secara indoor. Jangan pergi ke taman permainan dan sebagainya. Pergi gym anda tak boleh boleh. buat senaman ringan dan sebagainya dekat dalam rumah juga. Tapi bersukan Doktor biasanya buat apa? Saya buat Tabata kat rumah. Masak Tabata? Tabata tu apa doktor? Allah. Alih bata. Alih bata. Sejenis senaman. Senaman yang melompat-lompat kat rumah.
Lari setempat. Lari setempat. Tempat berpi semua Okey, tu okey, okey. tu je kan. Tak perlu kawasan besar ada yoga mat tu cukup lah. Tapi Kita lagi sekali. Selain daripada aktiviti bersukan dan aktiviti sebagainya, anda ibadah. boleh buat juga aktiviti ibadah. Ya, aktiviti ibadah ni sebenarnya satu benda yang perlulah. Lagi-lagi waktu yang kita dalam COVID-19 ni, kita perlu berserahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan yang Allah akan menyembuhkan segala penyakit yang berada waktu ini di Malaysia ini. Dan satu lagi sebenarnya esok pun dah nak masuk Isra Mi'raj sebenarnya. Esok Isra Mi'raj Ramai dan tak satu tahu, perkara dan satu yang nak kongsi, kalau kita buat ni, kita bolehlah bercerita-cerita dengan anak. Kan? Tahu tak Isra Mi'raj macam mana? Kita bercerita je, belajar sirah. Betul. Kan? Selain daripada tu, kita sebut pasal belajar kan sekarang tengah cuti sekolah juga kan. Kita boleh buat aktiviti berilmu. Antaranya macam membaca sekolah balik buku punya dekat kan. dalam rumah. Bacalah story ke ataupun baca story yang interesting dengan anak-anak dan sebagainya supaya mereka boleh timba ilmu sedikit dekat rumah. Manakala Aktiviti pejabat. anda aktiviti yang pejabat. ada di pejabat, anda boleh buat sesuatu yang produktif. Betul, Balaslah pesanan email. Betul. Di mana anda, saya tahu ada di kalangan anda ambil masa sebulan untuk balas email. Aduh, pening kepala Kalau saya doktor tahu ada macam tak buat kerja pejabat di rumah? Memang saya kalau tak hari biasa pun memang kerja dari rumah pun. So, Okey. so COVID-19 ni tak ganggu sangatlah saya punya kehidupan harian. Alhamdulillah. Tapi kalau macam doktor macam tu, macam mana pengurusan di rumah tu pula? Manage tu macam mana? Bagi tips sikit siapa yang bekerja di rumah. sebab kat rumah ada anak, kena Kan? jaga. Lepas tu Dia kena nombor ada satu, kerja. ramai orang buat silap sekarang sebab dia ingat cuti, so dia bangun lewat. Dia paling salah lah. Walaupun kita tak bekerja, mesti kena bangun awal. Walaupun saya tak perlu masuk office every day in my daily life kan. Tapi saya tetap bangun pukul 6 pagi setiap hari. So buat kopi kena setiap hari lah baru kita bangun Pukul 6 awal. pagi kena bangun sebab orang cakap orang bangun Kena awal ni berdisiplin murah lah. rezeki. Ya betul. Kan? So memang betul lah siapa yang bangun awal ni kita lagi produktif, otak kita lagi cepat, kreatif lah orang bangun pagi ni. So tak semestinya 2 minggu ni semua bangun tengah hari. Ya. Tolonglah jangan benda tu. Okey, aktiviti tapi bila munajat. doktor sebut pasal bangun awal murah rezeki, ini antara aktiviti munajat yang kita boleh lakukan juga adalah banyak beristighfar. Ya, satunya bila kongsi pasal istighfar ni sebenarnya bila kita istighfar, kita sebenarnya meluaskan lagi pintu rezeki kepada kita dan kita akan insya-Allah dijauhi. Tapi satu amalannya lah kita kena 70 kali istighfar di waktu siang, 70 kali di waktu malam. Insya-Allah bila kita amalkan ni 70 siang, 70 malam, kita akan dijauhi daripada kezaliman ataupun anything yang berlakulah sepanjang hari kita. Betul. Tapi satu yang memang ni lah dia aktiviti yang cukup menarik lah. Kita kid ni. Tapi satu benda bila kita dah sepanjang cuti ni sebenarnya kita nak kongsikan terlebih dulu itu doa-doa kebersihan diri. Tu doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa masuk tandas pun siapa yang pandai ni dia mesti amalkan. Anak kita buat dengan anak sebab lagu-lagu YouTube ni banyak. Bismillah banyak ni kan. Sebab tu doa pun doa sebelum makan. Banyak ni semua ni. So kita harapnya amalan-amalan kita di waktu sepanjang perjalanan kita kan pasal COVID ni kita pun bertambah baik kan. Bukanlah kita terlalu risau pasal kerja tapi kita still kena risau juga tentang penambahbaikan pada diri. Ini tempoh dia untuk kita baiki diri. So insya-Allah mana tahu all this in the future kita pun bertambah baik dari diri dan juga pada negara. Kan? Kita nak ucapkan terima kasih kepada Anwar Afiq. Cik, Banyak yang dikongsikan. Begitu juga kepada Dr. Hanan sudi datang ke studio kita berkongsi begitu banyak info terutama sekali apa yang berlaku dekat dalam ICU dan cara-cara untuk mengendalikan kita punya penutup mulut dan hidung ya. Sebab kita memang tak tahu. Okey, seterusnya kita nak jemput doktor juga bersama-sama dengan kita dengan seorang lagi doktor yang akan bersama kita di talian iaitu Dr. Sazlina Kamarul Zaman. Okey, merupakan seorang pengasas dan juga ketua pegawai eksekutif makcik-travels.com. Hello doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor. Ya, Apa khabar doktor? khabar baik, alhamdulillah.
Bagus. Okey. PKP. Okey. Kita nak maklumkan terlebih dahulu, Makcik Travels ni bukanlah satu travel agency sebab takut orang semuanya fikir tentang travel agency nak jalan-jalan pula kita bawa. Tak. Sebab satunya daripada Makcik Travels ni banyak melakukan kerja-kerja amalan ya. So kita nak dengar Dr. Syazrina macam mana hari ni, adakah masih lagi melakukan kerja-kerja seperti biasa? Hari ni actually mulai semalam saya ada buat pengumuman lah, kata yang kita sebenarnya kita hold on, kita stop dulu 2 perkhidmatan kami, which is Makcik Drive dan juga Makcik Chaperon, sebab kita nak menjaga keselamatan ibu-ibu dan wanita yang banyak menjaga ahli keluarga kat rumah. Tapi salah satu perkhidmatan yang kami baru mulakan iaitu Makcik Rana. Kami dah start 2 hari lepas, di mana kita menyediakan perkhidmatan seperti mengambil ubat di hospital, membeli shopping, grocery shopping dan sebagainya lah. Yang itu memang kita memang actively jalankan untuk pelanggan-pelanggan kami lah. So perjalanan setiap hari masa doktor melakukan kerja tu senang tak pada waktu yang perintah kawalan bergerak ni? Dari feedback yang saya dapat dari ejen kami, memang tak ada masalah lah, sebab setiap tempahan yang kami buat tu kami keluarkan order, kiranya macam instruction kepada companion kami apa yang perlu dia lakukan, apa perkara yang mereka kena beli dan sebagainya, dan juga bukti seperti kad hospital, prescription dari doktor dan sebagainya lah yang kami ambil dari pelanggan. Jadi alhamdulillah so far tak ada yang kiranya ditangkap ke atau ditahan dan sebagainya lah. So far alhamdulillah mereka dapat berjalankan dengan baik. So kalau kita perhatikan di layar TV ini, kita sebenarnya ini gambar-gambar yang bukannya mereka lakukan sekarang, bukan Ini adalah video-video yang mereka lakukan kerja seperti biasa. Sebelum perintah kawalan lah, video sokongan. Jadi harapnya semuanya tak adalah terkejut, apa ni dia jalan-jalan buat kerja ni. Tak, ini video yang lama. Tapi nak tanya pada doktor, Fiona ada soalan? Ya, ada. Kita difahamkan Dr. Syazrina juga merupakan ada background rehabilitation and juga special needs ya. Betul doktor? Betul saya. Okey. Sebab apa tahu doktor, kita ada satu soalan nak tanya kepada doktor. Tadi Dr. Hanan pun ada kongsikan bahawa ada anak dekat rumah kan pada masa yang sama kena kerja. Saya cukup faham benda tu sebab apa? Saya ada dua orang anak dekat rumah di mana memang susah untuk saya bekerja, susah untuk saya nak jaga mereka pada masa yang sama. Jadi apakah tips-tips yang Dr. Syazrina boleh kongsikan kepada kami dan juga mereka yang berada di rumah sedang menyaksikan kami? Okey. Sebab sekarang ni memang ramailah kanak-kanak, anak-anak yang berada dekat rumah. I'm sure some of them tak tahu nak buat apa kan. Sebab stuck dekat rumah dan tak ada aktiviti dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok banyak yang dikongsikan melalui social media, aktiviti-aktiviti yang kanak-kanak dapat lakukan lah selain daripada bermain komputer. So, I'm sure ramai kanak-kanak itulah dia buat kan, tengok handphone, tengok komputer itu tak. Kalau buat seharian memang tak elok lah untuk mereka. Jadi ibu bapa kena fikirkan mungkin aktiviti bersama keluarga, main board game ke, main badminton dekat depan rumah pun saya rasa asalkan tak bercampur dengan orang, rasanya okey kan. Dan saya juga nak bagi pesanan lah kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang punya anak istimewa, contohnya anak yang mengalami autism, yang ada Down syndrome dan sebagainya. Itu adalah bagi saya rasa, saya faham it's quite tough for them to stay at home, to berada di rumah sebab especially yang ada hyperactive dan sebagainya. Kalau boleh cuba bawa mereka at least kat luar rumah, buat aktiviti, contohnya mewarna ke, sesuatu yang jangan biarkan mereka duduk diam sebab lagilah susah nak mengawal mereka kan. Jadi ibu bapa, saya pasti ibu bapa yang punya anak istimewa, mereka kreatif dalam aktiviti yang boleh mereka lakukan dengan anak. Cuba cari cara macam mana untuk keep them active and keep them occupied all the time lah. Dr. Syazrina, saja nak tanya. Tadi Dr. Hanan pun berkongsi dia bersenam di rumah, kan ada juga melayan anak kan. Bagaimana pula dengan Dr. Syazrina di rumah? Apakah aktiviti? Adakah bersenam juga ke? Banyak masak ke? Okey.
banyak masak lah. Sebab anak ni bila dia kat rumah, dia banyaklah tanya, hari ni nak makan apa. Lapar juga sentiasa. So kita itulah sekarang ni dah habis dah resipi apa nak Habis resepi. Ya kan? So alhamdulillah lah sekarang ni zaman kita banyak ada digital, internet dan sebagainya. So kita boleh carilah maklumat-maklumat melalui online kan, macam mana nak nak buat aktiviti dengan kanak-kanak dan sebagainya. Nak masak apa, sebab dah buntu dah kadang-kadang tu kan, tak tahu nak masak. Okey, terima kasih Dr. Syazlina sebab sudi datang ke studio kami secara virtual untuk kongsikan tips-tips dengan kita ya. Terima kasih doktor. Sama-sama. Thank you for inviting. Alright, terima kasih Dr. Syazlina. Koko siapa yang ingin dapatkan khidmat Dr. Syazlina pun boleh tengok makcitravels.com. Okey, tadi Dr. Syazlina dah kongsikan apa yang kita boleh buat bersama dengan anak-anak kita dekat rumah sepanjang masa ini. Mungkin kita boleh tanya juga Dr. Hanan. Dr. Hanan buat apa pula dengan anak-anak dekat rumah selain daripada doktor buat apa? Tabata. Kita kena bawa dia sekali. Ya Allah, nampak sangat tak pernah exercise. Sibuk dengan anak baby Rina. Saya kat rumah kalau dengan anak-anak tu saya follow je apa dia main game dia orang. Macam anak saya Sufi yang kecil tu suka main Thomas the Train kan. So satu rumah tu kita buat track panjang-panjang, lepas tu race dengan Sufi kan. So kadang-kadang ajak kakak dia sekali. So follow je lah dia orang sebab saya pun kadang-kadang banyak outstation. So masa ni lah kita luangkan masa betul-betul buat apa yang dia orang nak buat. Kan kita pun jadi kanak-kanak balik, letak handphone semua kat tepi semua. Kan saya kalau saya nak main dengan anak, saya ambil handphone semua, saya sorok. Lepas tu okey kita main apa-apa toys. Kan sebab betul. Sebab apa tahu kadang-kadang mungkin kita akan ada setengah kita di rumah akan fikir macam aduh sedihlah kita tak dapat nak keluar, tapi sebenarnya ada hikmah dia di sebalik perintah kawalan bergerak ni. Okey. Jadi mungkin anda semua dekat rumah tu fikir kita dekat rumah ni macam mana kita nak jaga lebih dengan pasal kebersihan ni, sebab kadang-kadang kita pergi keluar untuk beli groceries dan sebagainya, kita akan pakai penutup mulut dan juga hidung. Ada juga yang akan pakai extra precaution, pakai sarung tangan. Glove. Pakai glove. Tapi masalahnya bila kita pakai glove, kita akan sentuh ni, sentuh tu dan sebagainya. Sama juga macam tak pakai. So kita nak Dr. Hanan tunjukkan kepada kita cara-cara untuk buka kita punya glove tu dengan betul. Pakai kita dah tahu dah. Cuma pakai buka dia macam mana betul ke sebenarnya doktor? Ke macam balon je ambil je. Cara nak pakai. Nombor satu, make sure tangan tu clear lah. Yang ada cincin semua tu. Oh, cincin? Sebab kalau pakai cincin yang ada, kalau macam yang kaya-kaya macam Fiona cincin mana? Permata diamond kan, pakai glove nanti terkoyak. Okey. Tu masalah sebenarnya. So kalau kita terkoyak nanti tak ada function lah kan. Bukalah cincin semua. So jadi pastikan anda punya cincin dan sebagainya tinggalkan dekat rumah. Lepas tu biasa doktor biasa tak pakai cincin. Bukan nak mengaku bujang. Faham Okey. Bukan nak mengaku bujang tapi sebab macam dulu saya kerja kat ICU 50 kali sehari nak basuh tangan, tak boleh pakai cincin kan. Sama juga macam pakai sanitizer sekarang, kalau pakai cincin tu tak boleh. Sebab mungkin akan tersorok ada tersumbat. Lepas tu yang paling best dalam tu. Pakai sanitizer 15 kali sehari. Tapi kuku panjang. Check sikit. Tak ada. Check. Setiap hari potong kuku ni. Kalau kuku panjang pakai sanitizer pun tak ada guna. Telan sanitizer pun tak guna. Sebab kuman tu ada dekat kuku tu. Dekat bawah kuku kan. Okey baiklah. Kita nak. Okey macam Anwar tadi tanya kan. Kita pakai sarung tangan ni ada ke cara-cara yang betul ataupun kita sarung je? Dia sebab sarung tangan ni ada dua jenis. Satu yang disposable macam ni, sarung yang sterile. Kalau sterile yang kita guna dekat operation theater semua itulah. Yang tu ada teknik dia untuk pakai. Yang tu doktor kena tahulah. Tapi kalau untuk kegunaan awam macam ni kita panggil disposable glove ni. And glove ni tak boleh pakai 2 kali sekali penggunaan juga. Dalam kotak tu dia tulis dah single use only. Single use juga So bila kita dah pakai glove ni semua macam tak boleh kita pakai dalam lepas tu kita terbalikkan pakai yang kat dalam pula. Tak boleh sebab dekat dia kulit tangan kita pun tak. Okey, so pakai dia sarung. Okey, so sekarang ni kita pakai, kita dah pakai. Okey, lepas tu macam biasalah kita akan keluar pergi pump minyak. Macam lah buat kan. Dan sebagainya. Tapi janganlah pula kita pakai glove kita buat lebih-lebih pula. Setengah orang je dia pakai glove kan. Aku dah pakai glove, orang lain pergi mampu kan. So dia ambil yang kotor-kotor, dia letak lah apa. Ada juga jenis macam tu. Jenis tak berberi kemanusiaan ni. Selfish. Aku ada glove kan. Orang lain lepas aku, dia tak peduli dah. So tak sebenarnya you ada glove, you boleh buat pelik-pelik.
pakai glove ni tapi bertindak seolah-olah you tak pakai. So you jaga kebersihan orang yang lain juga. Bukan semua orang ada duit nak beli glove. Okey Fiona? Oh, Jadi saya itu pula Amin. Kita aminkan dulu. jadi yang paling penting sebenarnya kita pakai glove ni bukanlah sekadar untuk menjaga diri kita. Jaga orang lain. Tapi untuk jaga orang lain. Jaga orang lain juga. Ni tak mentang-mentang dia pakai glove, dia tangan yang kotor dia pergi dekat ATM machine. Tangan yang kotor memang yang literally kotor dengan tanah ke apa dia pergi pegang pintu. Ada yang jenis macam tu. Sebab aku dah pakai glove kan. Orang lain punya hal, that's your problem, not my problem. Jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam tu, okey? So, Jadi- doktor, kita ni dah pakai ni. Dah pakai ni. Dah So sentuh cara macam-macam? dah kotor dah kan. So ambil jari ibu jari dengan jari telunjuk ni, pegang dua kat sini. Okey. Okey, Tarik. kejap kita akan tunjukkan Kita kepada close up penonton sikit kat dekat tangan, rumah doktor. lebih Kita close up dekat. kat Okey, tangan. doktor mungkin boleh tunjuk lagi. Jari telunjuk dengan jari ibu jari pegang dekat kita pergelangan tangan ni. Okey. Okey. Tarik ke bawah. Jangan sentuh tau. So sepanjang kita tarik tu Okey. tak ada sentuhan So tarik, genggam dalam sini. Okey. Okey. Dah genggam. Okey. So dari ni tak kena dia kan? Cuba Afiq buat. So saya buat. Afiq buat dulu. So kita dua jari Jangan pegang itu, pegang kat dalam. pergi kat dalam. Pegang kat dalam Tek. balik. Pegang kat Oh, sini. saya belum buat. Okey, nak buat juga. pegang Okey. kat sini. Dekat sini pergelangan tangan. pegang kat luar. Sini Pegang 7. luar. Okey, lepas tu tunjuk sini. Tarik. Yes, tarik cantik. Tarik. Tarik. Okey, lepas tu Genggam. genggam terus. Okey. Genggam. Tadi pun tak sentuh, tak Tak sentuh sentuh lagi, dia kan? tak sentuh. So tangan yang bersih tadi ambil satu jari. Yang ni ke dalam. Oh, ni kat dalam. Okey. So yang ni ke dalam. Tunjuk. Okey. 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 Anda semua dekat rumah boleh nampak doktor buat ke macam dalam, mana. lepas Satu tu, jari dekat macam tu. dalam. Tak sentuh kan? So lemparlah dalam tu. Oh Settle. gitu. Alright. So kita satu jari masukkan dekat dalam. So, Okey, yang ni jangan sentuh. Dalam ni betul doktor check. Betul lah. Kita macam tu. Bahayanya. Okey, lepas tu buang. nyak kau. ya. Macam tu. Betul. Memang. Jangan buat depan saya lah. Habis kena kan. Okey, jadi itulah antara contoh-contoh cara untuk kita dispose ataupun buang sarung tangan ataupun mask yang And kita paling telah pakai. penting, lepas badan ni, apa? Basuh tangan. Ni tak lepas buka glove, pergi makan. Jangan. Macam doktor tadi cakap juga, kita walaupun pakai kita glove semua tu, kita kena juga orang kata act macam kita tak pakai glove. Sama juga sebelum pakai glove, tolonglah basuh tangan dulu. Tapi kan doktor, ada juga mereka dekat luar tu ingatkan macam tanya saya, kalau saya dah pakai sanitizer ni, perlu tak saya basuh tangan? Tak payahlah, malaslah. Banyak kali kena buat ni. Betul ke kalau mereka yang berpendapat sedemikian? Okey, dia untuk menjaga kebersihan itu utamanya zaman COVID-19 ni paling berkesan. Afiq cuba jawab. Cuci tangan dengan sabun atau sanitizer? Mana lagi berkesan? Sabun. Okey, berapa lama Afiq kena cuci tangan? Kita ambil 20 saat. Tak aci. pandai. Semalam dah diberitahu. Dah beritahu dah? Tak, sebenarnya tak beritahu. Tak, kita belajar, Fiona. Kita belajar. Sekarang COVID-19, kita semua kena peka buat macam ni. So, kalau dah basuh tangan dengan sabun, apa-apa jenis sabun pun tak semestinya yang kena beli sabun yang tulis antibakteria kan. Sabun buku ke apa-apa jenis sabun, jangan sabun basuh lah. Kan? Apa-apa jenis sabun dah cukup berkesan untuk hapuskan segala bakteria dan virus ni. Sebab apa kalau tengok COVID-19 punya virus, dia adalah jenis virus yang keliling dia punya protection layer ialah lemak dan protein. So bila kita pakai apa-apa jenis sabun pun, sabun tu akan melarutkan lemak tu. Yes. So virus tu akan pergilah. Tapi make sure cukup 20 saat. Setengah orang aku dah basuh tangan tapi macam anak saya kan. Sufi, wash your hand. Dia pun done daddy. Hai. Dia cakap again. So fast. Tak boleh. Dia kena 20 saat. Kalau tak cukup 20 saat tak sampai dia punya protection sabun tu untuk bertindak balas semua tak hilanglah lemak-lemak tu. Tak berkesan. Tak berkesan. So make sure 20 second. Begitu juga dengan pakai sanitizer 20 second. Paling berkesan ialah basuh tangan dengan sabun, air mengalir. That's the best way lah. Okey. Ada cara lain Kalau ke, doktor? Ada cara lain ke? tak ada tu yang paling Sebab paling- ada mungkin di kalangan anda dekat rumah tu yang basuh gunakan air yang takung, kononnya nak jimat dan sebagainya, jangan-jangan. Lepas kan? tu ada juga yang kata bawa sabun, parut semua. Lepas tu apa
Saya tak faham lah. Lepas dia sabuk parut tu, cuci kat mana? Betul kan? Doktor, ada juga mereka dekat rumah tu katanya sekarang ni basuh dengan pencuci tangan lemon. Yang tu betul ke? Buah boleh lemon. juga. Buah lemon. Buah lemon tu saya tak boleh nak jawab dengan saintifik lah sebab benda tu tak ada clinical study sebab kita sebagai doktor whatever saya bercakap based on clinical dengan journal. So lemon tu bagi saya tak pernah jumpa lagi. Kalau garam? Sama juga, tak ada clinical study. Benda-benda benda-benda macam tu tak terbukti. Jadi kita tak perlulah nak ambil risiko sekarang. So gunakanlah cara yang memang dah terbukti secara saintifik. WHO, KKM dah cakap guna sabun. Again tak perlu beli sabun mahal-mahal. Dah Kan? clear dah. Beli sabun biasa je. Kan? And then satu lagi masalah pasal sabun ni, tak ada sinki ni bukan ada di mana-mana. Okey, orang cakap, then tak perlulah pakai sanitizer, pakai sabun je. Tapi kadang-kadang sinki tu tak ada. That's why sanitizer tu kena ada. Macam kita kat dalam studio ni kan. Saya dah pegang macam-macam. Takkanlah saya nak cari sinki. Mana sinki kat sini kan? Tak live kita hari ni. Betul tak? Kejap-kejap cari sinki kan. Fiona 5 kali. Kejap sinki. Sinki. So that's why lah hand sanitizer ni berfungsi. Betul. So adalah kegunaan dia. So basuh tangan dengan sabun pun boleh. Tapi kalau tak ada, this is the next best thing lah. Betul. Kanak-kanak pun boleh guna hand sanitizer. Bukan kadang-kadang. Kalau tak ada sinki, kanak-kanak boleh, tak ada masalah. Boleh. Kanak-kanak boleh guna, tak ada masalah. Okey, doktor, kita nak ucapkan terima kasih sebab banyak kongsikan benda dengan kita. Tapi sebelum kita release doktor balik, kita nak gunakan masa ini untuk doktor kongsikan last. 3 tips yang penting untuk kekal, orang kata, jaga kebersihan tangan, diri kita dan sebagainya. 3 tip. 3 je. Paling penting. 3 tips. Zaman sekarang, tolong jangan keluar rumah. Okey, 1. Sebab manusia ni akan buat silap dia keluar rumah. Ya. Betul? Nombor 2, pergi ke mana-mana bawa hand sanitizer. Nombor 3, kalaulah anda ni, zaman sekarang ni, anda ialah PUI. Apa PUI? Tahu tak PUI apa? PUI. PUI. Sekarang ni kalau dekat klinik, kat hospital dia tulis PUI. People or patient under investigation. Orang yang disyaki ada COVID-19 ke apa kan. Anda janganlah keluar, janganlah pergi jumpa orang. Anda kuarantin diri sendiri. Okey, tak semestinya kena ada surat baru ni. Kalau anda tahu anda pernah jumpa dengan orang COVID-19, anda duduk dan diam. Itu paling utama. Sebab sekarang ni, sebab apa number ni makin bertambah sebab orang yang yang ada COVID-19 yang tak ada simptom ni, diorang merata-rata. Betul. Okey, terima kasih Dr. Hanan atas perkongsian ni, dan kita nak akhirkan sedikit. Saya nak kongsikan doa yang mana kita bacakan terlebih dahulu. So kita selain daripada bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini juga ada doa khusus untuk COVID-19 yang dikongsikan, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal mirda jannatan min jandik تصيبها بها من تشائك اللهم فاصرفه عنا وعن ينتها عنا وعن بيوتنا واستصرفه عن متى تشاء وعن أهلنا وأزواجنا وذريتنا وبلدنا ولا بدل مسلمين. Okey, itu kalau salah sebut tu mungkin sebab apa saya gementar bila nak baca Arabnya. Tapi itu dia maksud, ya Allah, penyakit ini adalah tentera daripada tentera-tenteramu. Engkau timpakan penyakit ini kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau jauhkan ia kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya Allah, jauhkanlah penyakit ini daripada kami, rumah-rumah kami, keluarga kami, pasangan kami, keturunan kami, negara kami dan negara orang Islam. Satu perkara yang kita perlu beramalkan, kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba. Moga-moga ia diangkat daripada ini dan semuanya akan terlerai, insya-Allah. So kita selepas ni kita perkongsian yang menarik lagi. So setia bersama kami dalam Borak Kopitiam. Kembali selepas ini. Betul, anda bersama Fiona dan juga Anwar sekali lagi di Borak Kopitiam. Nak tahu tak Anwar? Apa dia? Kita punya dalam tempoh perintah kawalan bergerak ini kan, ada macam-macam orang buat macam-macam benda pelik-pelik. Antaranya adalah orang dah cakap duduk dekat rumah, jangan keluar kan, jangan pergi mana-mana melepak dan sebagainya. Ada yang degil juga keluar
pergi Dobi layan diri untuk cuci baju. Dah kata jangan keluar, duduk dekat rumah. Nak cuci baju tu cucilah dekat rumah. Nah, ni dia. Yang Dobi layan biasanya diri dah ditutup ya. Satu lagi dia buat satu misi. Ada yang buat misi pula. mencari Dobi. Janganlah keluar guys, jangan keluar sebab apa, kita sudah maklum. Sebenarnya kalau kita cuci baju pun kita belum pasti lagi baju je lah bersih, yang lain kat sekolah tu bersih ke tak? Sebab ramai orang pergi tempat tu. So, dia dah tutup dan pastikan sebenarnya kita ambil lah masa ni buat membasuh baju bersama-sama dengan keluarga lah. Kan anak tu cuci ni, kita pula ni, suami cuci tu, isteri cuci ni, sama-sama lah cuci aktiviti kan. Social distancing ni memang sangat-sangat penting pada waktu-waktu macam ni. Sebab itulah Dobi-dobi di luar semua tu tutup. Dan kalau anda lihat social distancing ni terbukti memang boleh kurangkan COVID-19. Dekat China, mereka memang amalkan benda ni walaupun mereka punya kes sekarang ni dah berkurangan. Semakin berkurangan, mereka masih mengamalkan benda ni. Makan dekat kedai, mereka pun duduk jauh-jauh. Dekat dalam lift, siap ada petak. Pergi beratur, ada garisan. Dan mereka sangat berdisiplin. Mereka patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan. Ikut tanda-tanda yang ditanda dekat bawah tu supaya mereka jarakkan diri mereka antara satu sama lain. Sebab macam kita cakap, benda tu memang terbukti berkesan, jadi mereka ikut. Jadi anda semua yang ada di rumah tu, dengar baik-baik, kita amalkan social distancing bila kita keluar bekerja, bila kita keluar untuk beli groceries, pergi pasar raya ataupun kita pergi ATM machine dan sebagainya. Dan sekali lagi kita sebenarnya nak mengucapkan sebelum kita ucapkan saya, kita nak tengok contoh sikit. Contoh bagaimana mereka buat social distancing ni. Tengok orang nak beratur, masuk train, mereka nak pergi makan ke. Ini bukan negara kita. Ini negara kita ni silap lah sebab kita dah buat perintah kawalan bergerak. Ini di luar negara. Betul. Duduk bagaimana pun contohnya? Jauh-jauh. Kalau boleh kita dekat dalam train, kita seorang dekat hujung, seorang dekat depan, ataupun kita duduk dekat kerusi, kita kosongkan satu kerusi macam tu. Ya, dan bayangkan kalau kita dah lakukan, kita mengikuti perintah ini, dan insya-Allah mana tahu kita akan mudah untuk membenteras terus, untuk potong terus, untuk berhentikan COVID-19 ni. Dan kita mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua frontliners kita, daripada bomber, polis, doktor, jurawat, engineer yang berada di luar sana, semua yang terlibat dalam menangani dalam keperintahan perintah kawalan bergerak ini, yang bekerjasama, yang betul, rakan-rakan media kita, yang abang-abang kameraman yang ada dekat dalam studio ni, abang audio man, semualah terima kasih yang datang ke sini untuk bekerja, kru teknikal yang ada dekat dalam konti yang kita tak nampak sekarang ni. Penebik. Dan juga bagi mereka yang bawa motor pergi ambil makanan kepada mereka yang ada di rumah, food delivery dan sebagainya. Sebab apa, mereka antaralah orang yang paling senang untuk terdedah dengan COVID-19, tapi mereka masih lagi bertugas untuk kita. Sama-samalah kita nak minta abang-abang, akak-akak semua untuk jaga kebersihan, jaga kesihatan dan jaga diri baik-baik. So jangan jadikan diri kita lembik. Lepas ni kita penuhkan aktiviti dalam rumah sepanjang pemerintahan kawalan bergerak ini, dan harapkan semuanya setia bersama dengan Borak Kopitiam. Kita akan ada lagi esok dan kita akan terus lagi insya-Allah ke minggu depan, dan teruskanlah kehidupan kita macam biasa. Semangat tu mesti ada, positivity. Sebab apa? Kita nak lawan COVID-19. Kita bersama-sama tau. Terima kasih kepada anda semua. Bye-bye, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Sebalik baju, sesuatu yang harus kau tahu, dan ada rahasiaku yang kau perlu tunggu. Sebalik baju, sesembunyi sesuatu pun yang kau perlu tahu. Mungkin cahaya matamu berakhir ke namaku. Mungkin cahaya mata